Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan bahagian tilawah kefahaman tingkatan 5 di bawah tajuk Pribadi Mukmin. Mari kita dengar ayat kefahaman bagi tajuk ini. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Maksud ayat: sungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Intisari ayat. Ayat tersebut menjelaskan tentang sifat-sifat mukmin. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengagungkannya, tidak bersifat takbur, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, melazimi qiyamul lail, menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ciri-ciri orang beriman? Sujud kepada Allah, berlumba-lumba melakukan ibadah dan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka memperbanyakkan ucapan tahmid, takbir dan tahlil. Tidak takbur, iaitu mereka sentiasa tawaduk dan akur dengan kelemahan yang ada. Melazimi qiyamul lail, iaitu mereka menghidupkan waktu pertengahan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mendermakan harta kepada fakir, miskin dan pertubuhan yang melaksanakan program dakwah Islamiah. Apakah kelebihan orang beriman? Mendapat ketenangan hidup, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam syurga, mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Apakah kepentingan pembangunan berasaskan keimanan? Menghindari sifat-sifat buruk seperti penindasan dan kezaliman, supaya pembangunan itu memberi kebaikan kepada masyarakat, membentuk sifat keinsanan dalam jiwa manusia, keindahan alam sekitar dapat dijaga. Apakah pula kesan negatif pembangunan yang tidak berasaskan keimanan? Berlaku penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat, lahir manusia yang bersifat tamak dan pentingkan diri sendiri, mengundang sifat kehaiwanan seperti kezaliman dalam jiwa manusia, berlaku pelbagai bencana alam, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Mari kita lihat jenis-jenis sujud. Yang pertama, sujud tilawah.
dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Dilakukan di luar atau di dalam solat sebanyak 1 kali. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua, sujud sahwi. Dilakukan kerana menambah atau mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja atau meninggalkan sunat ab'ad secara sengaja atau tidak sengaja. Dilakukan sebelum salam pertama dalam solat sebanyak 2 kali. Bacaan ketika sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Diulang sebanyak 3 kali. Sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Dilakukan ketika mendapat nikmat atau terlepas dari bala bencana. Dilakukan di luar solat sebanyak 1 kali. Bacaan ketika sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa huwallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajaran ayat. Umat Islam disunatkan memperbanyakkan solat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati agar menjadi mukmin yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang melazimi qiyamul lail dalam hidup mereka. Orang beriman sentiasa bersifat tawaduk kerana mereka menyedari kekurangan diri berbanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam menggalakkan umatnya mencari harta yang halal dan menginfakkan harta itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan pelajaran ke-15 bidang fiqh tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk Akikah. Mari kita lihat maksud akikah. Akikah bermaksud binatang ternakan alam yang disembelih sebenar kelahiran bayi. Hukum melakukan akikah. Hukumnya adalah sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Dalil naqli akikah. Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sabda, maksudnya setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Spektrum ilmu. Perkataan tergadai al-murtahin dalam hadis bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu dan bapanya pada hari kiamat nanti jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Apakah binatang ternakan alam yang disyariatkan akikah? Unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Syarat sah akikah. Yang pertama, ketika menyembelih binatang hendaklah berniat akikah. Yang kedua, masa pelaksanaan akikah adalah setelah bayi dilahirkan. Yang ketiga, binatang mestilah cukup umur, unta 5 tahun dan ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Yang keempat,
bebas daripada penyakit dan kecacatan, contohnya cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Spektrum ilmu. Penyembelihan binatang akikah memadai dengan seekor kambing. Sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor bagi anak perempuan. Berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud, Rasulullah SAW telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibas, iaitu biri-biri, tiap-tiap seorang. Apakah perkara sunat akikah? Pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Yang ketiga, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang semasa memotong kecuali mengikut sendi-sendinya. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan dan memberi nama baik kepada bayi. Yang keenam, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Tempoh masa pelaksanaan akikah. Sunat setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu baligh. Sunat muakkad pada hari ke-7 kelahiran bayi. Mari kita lihat pembahagian daging akikah. Yang pertama, sunat dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang melakukan akikah. Apakah hikmah akikah? Yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan cahaya mata. Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Sekian dahulu huraian tajuk akikah. Sehingga berjumpa lagi dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.